Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Tengok muka surat 32 kitab yang Jawi lah ya. Baris yang ke-8 daripada atas. Baris yang ke-8 daripada atas. Barang siapa menyakiti isi rumahnya. Mana menyakiti isteri ya? Isi rumah ni mana isteri dia? Tiada diterima akan sembahyangnya. Mana menyakiti itu yang dulu saya dah sebut dah. Nabi di akhir hayat Nabi pesan apa dia? Ni dah hujung-hujung hayat dia, istausu bin nisa'i khairan. Nabi kata istausu, mana pesan oleh kamu bin nisa'i, dengan perempuan-perempuan kamu tu khairan, akan kebaikan. Jaga perempuan-perempuan kamu. Sebab apa? Fa innaha khuliqat min dila'in awad. Sesungguhnya perempuan-perempuan itu dijadikan daripada tulang yang paling bengkok. Kalau kamu keras paksa, patah. Kalau kamu biarkan dia terus, dia tetap tak betul. Sifat perempuan memang Allah Ta'ala jadikan macam tu. Dia kena ada orang yang membimbing dia. Tetapi bagi orang laki-laki, sebagai suami, mana ambil isteri kita dengan mas kahwin, tiba-tiba kita menyakiti dia. Mana apa perilaku kita bukan dengan keadaan yang sebenar. Bahkan tiap-tiap hari menyakiti hati, menyakiti tubuh badan dia. Yang ni dia kata tiada diterima akan sembahyangnya, dan jikalau ada ia puasa seumur hidupnya. Ini Allah Ta'ala tak terima. Pada pihak apa? Sebab dia tak menunaikan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dan memerdekakan beberapa sahaya sekalipun Allah Ta'ala tak terima. Dan demikian lagi perempuan dengan lakinya, jikalau ada ia menyakiti akan dia. Sebaliknya macam tu juga. Kalau isteri menyakiti suami, sama juga. Allah Ta'ala tak terima sembahyang, Allah Ta'ala tak terima puasa, Allah Ta'ala tak terima jariah dia, segala kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Pada pihak apa? Masing-masing kena laksanakan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni. Hai sekalian sanak saudara, hendaklah kamu duduk dengan isteri kamu dan suami kamu dengan baik-baik. Ini pesanan tuan kitab, duduk elok-elok. Dah Allah Ta'ala tentukan, itulah jodoh, itulah kesempurnaan dalam kehidupan kita, duduk baik-baik. Kerana bahawasanya kamu ditanya sekalian kamu daripada yang demikian itu pada hari kiamat, antara kamu dan antaranya. Semua Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada amanah kepada suami, amanah terhadap isteri dia. Begitu juga kepada isteri terhadap suami dia. Allah Ta'ala akan tanya satu persatu. Kita tunaikan tak amanah tersebut? Dan lagi sabda Rasulullah SAW, wajib atas lelaki mengerjakan isi rumahnya, menyuruh akan mereka itu. Mana mengerja, mana kena buat. Suruh isi rumah, mana isteri dia, anak-anak dia, menyuruh dengan mereka itu sembahyang, ajar ya, ajar sembahyang kepada anak isteri kita. Syariat sembahyang, zuhir sembahyang, hakikat sembahyang, supaya mereka mengetahui amal ibadat mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Dan memukul ia apabila meninggalkan akan dia. Pukul isteri kita ni, ajar, pukul dia. Pukul ghaira mubarrih, mana pukulan yang tak mencederakan, tak melukakan. Pukul mengajar adab. Pintal kain ke, kain tuala pintal, pukul dia, bagi dia tahu bahawa ini perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di hari akhirat Allah Ta'ala tanya, kalau seandainya kita tak suruh anak isteri kita sembahyang. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, takut oleh kamu akan Allah Ta'ala dan takut oleh kamu akan Rasulullah SAW pada pekerjaan maksiat bagi perempuan, kerana bahawasanya mereka itu seperti tawanan di dalam tangan kamu. Pada pihak apa? Pada pihak sifat perempuan tu lemah. Bila dia ambil sebagai isteri ini banyak ya, banyak. Dia menganggap sikit-sikit apa yang dibuat isteri salah dalam keadaan kongkongan. Dia tak boleh, dia kena ada sifat terbuka dan sifat tolak ansur dalam keluarga. Kan?
Dia menganggap isteri ni bila dia ambil jadi isteri, kena taat tu, mana taat tak kena tempat. Kena ikut, kadang ikut tak kena tempat, tak bagi kebebasan kepada isteri. Yang ni membahayakan. Faham tak? Membahayakan hubungan kekeluargaan. Kita menganggap itulah taat. Apabila isteri buat sesuatu perkara, sikit derhaka. Kalau silap sikit, derhaka kepada suami, derhaka kepada suami. Berapa banyak kita nak kata isteri kita ni derhaka kepada suami. Kenapa kita tak ada sikap tolak ansur dalam kekeluargaan? Ini kena faham. Jadi mana perempuan ni, kerana perempuan, dia kata bagi perempuan, kerana bahawasanya mereka seperti tawanan dalam tangan kamu. Kita ambil isteri dengan mas kahwin, lepas tu seksa perasaan dia. Jadi Tuhan kita ni pesan, takut oleh kamu akan Allah, takut oleh kamu akan Rasulullah. Imam Haddad kata, jangan kamu jadikan kuasa kamu. Tahu kuasa? Ni kuasa suami lah kan. Bila kita ambil isteri, ni kena taat, dia kata. Jangan kamu jadikan kuasa kamu menyebabkan isteri kamu masuk ke dalam neraka. Apa dia? Kita yang tunjukkan kuasa kita, yang kita salah guna kuasa kita, menyebabkan isteri itu derhaka kepada suami. Cara tak betul tu. Kadang-kadang nampak mirip macam agama, tapi sebenarnya kita mengongkong, kita menyeksa perasaan dia. Yang ni salah. Ada orang yang macam ni kepada perempuan. Tak boleh. Dan kamu ambil akan mereka itu dengan janjian Allah Ta'ala. Apa ni janjian Allah Ta'ala? Dengan mas kahwin. Janjian Allah Ta'ala menerima amanah. Amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ambil cara yang baik isteri kita. Dan dihalalkan akan kamu faraj mereka itu. Mana boleh mengambil keseronokan daripada isteri. Kalau macam tu, maka luaskanlah akan nafkah mereka itu bagi. Sebagaimana minggu sudah kita mengaji nafkah yang wajib atas isteri. Berapa? Makan, pakai, tempat tinggal. 3 benda ni. Dia mesti ada pada tiap-tiap isteri, mesti kena pandang ni 3 ni. Makan, pakai, tempat tinggal mesti kena cukup. Nafkah mereka itu dan pakaian mereka itu. Pakaian setahun 2 kali paling kurang. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Mesti kena ada, paling kurang kena ada 2 kali kita kena bagi kepada isteri kita. Nescaya diluaskan oleh Allah Ta'ala atas kamu pada rezeki kamu. Seandainya kalau kita tak berkira dengan isteri kita, kita tunaikan tanggungjawab segi makan, pakai, tempat tinggal, Allah Ta'ala pemudahkan rezeki. Sebab kita bagi pada isteri, kita nak menunaikan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang kita berkira sangat dengan isteri kita sebab apa? Jangan terlampau berkira sangat. Dan dipanjangkan oleh Allah Ta'ala pada umur kamu, seperti adalah kamu berbuat baik kepada kamu isi rumah kamu, demikian pula Allah Ta'ala berbuat baik kepada kamu. Tu. Sebab apa? Sebab kita menunaikan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu mana kepada makhluk yang lemah, perempuan. Makhluk yang lemah bermakna kita ambil dia, Allah Ta'ala kata mana didik dia, jaga dia. Didik dia, jaga dia. Sebab isteri kita ni bukan setakat di dunia Kalau ditakdirkan Allah Ta'ala dua-dua ni mati dalam keadaan beriman, di syurga nanti isteri kita di dunia itu juga isteri kita di hari akhirat nanti. Dia tak akan pisah. Melainkan kalau kita mana suami mati dulu, isteri kahwin lain. Kalau isteri kahwin lain, habis. Dengan suami yang pertama putus. Tapi kalau dia tak kahwin, ditakdirkan dia juga husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman, pasti akan jumpa balik suami isteri di dalam syurga nanti. Jadi bermakna kita tarik isteri dia akan ikut suami. Kalau dia taat kepada suami dia, walaupun amalan dia sikit, tapi dia meninggal dalam keadaan suami redha. Ditakdirkan suami itu orang yang hampir, orang yang Allah Ta'ala takdirkan masuk ke dalam syurga, dia akan bawa isteri dia sekali.
Dia akan duduk sama. Yang tu. Dan lagi satu riwayat bahawasanya Nabi Allah Ibrahim mengadu daripada Allah Ta'ala akan jahat perangai istrinya bernama Siti Sarah. Bahasa jahat ya. Jahat perangai. Dia Siti Sarah ni dia agak ni sikit lah dengan Siti Hajar. Banyak apa yang dia buat. Bila sampai tak tahan tu, yang terperintah Allah Ta'ala pindahkan Siti Hajar ke Mekah. Berkhitan bagi perempuan itu sebenarnya perbuatan Siti Hajar. Dia nak ini kalau kita cerita, bukan kita mengaibkan isteri Nabi-Nabi ya. Ini sirah yang kita ambil iktibar ya. Bukan saya nak mengaibkan isteri Nabi. Jadi mana khitan bagi perempuan tu sebenarnya Siti Sarah tu buat kepada Siti Hajar. Bila dibuat kepada Siti Hajar, maksud dia mencacatkan. Tapi jadi syariat tak? Dalam mazhab Syafi'i wajib. Khitan bagi perempuan tu wajib. Walaupun ada sebahagian mazhab kata tak wajib. Dia jadi syariat. Tebuk ni apa? Tebuk subang ya. Tebuk subang ni. Apa? Bertindik. Tebuk subang. Tebuk telinga. Bertindik ya. Itu sebenarnya siapa tu? Siti Sarah tu buat tu kepada Siti Hajar. Tapi jadi perhiasan perempuan untuk suami dia. Kan boleh pakai, ditebuk kat bawah telinga ni, gantung lah. Jadi bila tebuk bawah ni digantung dengan perhiasan. Jadi sebagai perhiasan untuk bagi perempuan berhias depan suami dia, dapat pahala pula. Tapi Siti Sarah yang buat. Jadi Nabi Ibrahim mengadu pada Allah Ta'ala akan perangai jahat perangai, bukan jahat yang mana biasalah bila cerita isteri dua ni, isteri Nabi Siti Aisyah pun bila Siti Khadijah dah wafat, dia pun tak dan dengan Siti Khadijah, betul tak? Siti Aisyah ni bukan dan dengan Siti Khadijah. Tapi bila dia kahwin dengan Rasulullah, sampai masa Rasulullah buat kenduri, jamu bagi hantar makanan ke rumah kawan-kawan Siti Khadijah. Timbul dia perasaan dia. Dia kata Siti Khadijah ni perempuan tua ya, dia kata dah mati pun. Perempuan tua dia kata. Jangan, dia kata Siti Khadijah lah yang melahirkan anak-anak aku, yang membantu awal perjuangan aku, yang mengorbankan harta. Sengap Siti Aisyah. Ni cerita dah mati. Ada jelas tak? Dia ada timbul perasaan cemburu tu ada. Itu standard ya. Isteri Nabi pun ada tu. Ni kalau orang bini dua, itu biasa. Jadi nak berlawan tu biasa. Kan? Okey. Jadi yang bernama Siti Sarah, maka diwahyukan Allah Ta'ala kepadanya, hai kekasihku. Sebab Ibrahim Khalilullah, gelaran dia Khalilullah. Khalil itu mana kekasih. Allah Ta'ala kata, hai kekasihku Ibrahim, bahawasanya aku menjadikan akan dia daripada tulang rusuk yang bengkok. Ingat, perangai perempuan ni, perangai isteri kita ni kadang ada yang tak berapa bagus. Itu standard. Kita lah kena didik dia. Ya, dah kita ambil dia dengan mas kahwin, ya duduk sekali kita ambil manfaat daripada tubuh dia. Okey. Didik dia. Memang kejadian perempuan makna daripada tulang yang paling bengkok. Kalau masuk tulang yang paling bengkok ni, sampai bila pun kalau kita tak bimbing hari-hari, kita tak tegur dia akan rosak. Itu yang Nabi kata, jangan kamu rosakkan anak kamu. Rosakkan anak kamu dengan apa? Kamu kawinkan dia dengan orang-orang yang fasik. Nah, orang-orang yang tak sembahyang, itu kita merosakkan masa depan anak kita tentang agama dia. Kehidupan dia senang di atas dunia, kahwin dengan orang kaya contoh dia, tapi sembahyang pun dah, apa pun dah. Nah, pakai seluar pendek ikut dan anak kita yang sebelum ni beramal dengan agama, sesudah hari bulan dia akan ikut rentak kehidupan suami dia. Itu kita merosakkan. Memang disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Kan? Jadi perhati kita nak ambil menantu macam mana. Biasa orang tanya ni kerja apa? Oh, kerja hebat. Okey, kita pakai jadilah dia kata. Betul tak? Pandang kerja apa? Kerja hebat. Oh, ni pangkat tu pangkat ni. Jadi dia kata insya-Allah. Kita kira dia kata. Kalau kerja ni tak bagus, tengok kami nak bincang dulu. Bincang pakai tak ada lah.
Betul tak? Kami nak bincang dulu. Tapi orang ni bagus. Yang ni kita tak pandang. Bi'ah. Apa bi'ah? Keadaan zaman, keadaan orang zaman sekarang macam tu. Tapi kita jangan duduk macam tu. Kan Nabi pesan. Sebab apa? Perempuan ni daripada tulang yang bengkok. Kita kena perbetulkan. Ini amanah ya. Dan demikian lagi sekalian perempuan, jikalau engkau hendak membetulkan akan dia, nescaya engkau patahkan akan dia. Tahu, dah tulang bengkok, mana kalau kita paksa bagi tegak, betul kan? Patah. Maksud kata dia akan rosak. Jadi kita jangan terlampau gopoh. Jangan seolah kata nak membetulkan, mendidik perempuan di sini, mana seminggu atau sehari duduk dengan kita, kena betul dah macam kita dah. Tak boleh. Dia kena pelan-pelan, kena didik, kena selalu bagi pengajaran ilmu. Ya. Tapi beza zaman sekarang. Kalau nisbah kebanyakan tempat mengaji ni, perempuan lebih banyak daripada orang lelaki. Betul tak? Kebanyakan saya perhatilah. Kalau kuliah-kuliah ni, perempuan lebih banyak lagi. Kesedaran mengaji tu perempuan lebih banyak lagi. Laki-laki agak kurang. Jadi kita tengok balik. Jangan kita paksa. Jikalau kamu hendak membetulkan akan dia, nescaya engkau patahkan akan dia. Jadi mana? Maka sabarlah oleh kamu atas barang yang ada ia. Terima seadanya. Isteri kita ni terima seadanya perangai dia. Kita datang didik, duduk sama dengan kita, tengok, tanya tu tak reti, tanya ni tak reti, tak apa, pelan-pelan. Kalau kita reti, kita ajar. Ya. Kalau tak reti juga, kita tak reti juga, suruh dia mengaji. Kita kena perbetulkan. Cerita apa ketaatan, apa kewajipan kamu kepada suami kamu, tentang ketaatan, tentang tanggungjawab. Kita kena cerita. Awal-awal perkahwinan tu dah kena cerita. Maka sabarlah oleh kamu atas barang yang ada ia, melainkan ada berapa? Nak 3. Okay. 1.5 ringgit. Melainkan jikalau engkau lihat akan dia kurang akalnya dan kurang agamanya, maka betulkan akan dia. Tahu kurang akal, mana tak cerdik, kurang akal, maksud kata tak cerdik. Dan agama dia kurang agama, dibimbing. Itu yang Nabi kata kalau pilih perempuan ni 4 perkara: kecantikan, keturunan, harta. Yang terakhir Nabi kata agama. Tapi Nabi kata fazfar lidiniha, maka pilih. Kalau tak ada 3 yang semua tak ada, Nabi suruh pilih fazfar lidiniha, maka pilih oleh kamu lidiniha, bagi agama dia. Taribat siadak, nescaya terpelihara 2 tangan kamu. Yang agama tu Nabi suruh cari. Kalau cantik tak ada, harta tak ada, keturunan pun biasa-biasa, tak apa, agama dia reti, yang tu buat isteri. Kalau setakat cantik, agama tak ada, perangai sosial, yang ni masalah. Kita nak didik dia bukan senang. Dia perempuan ni nak didik bukan senang. Tapi dah kalau itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sabar. Dah itu jodoh kita, sabar, didik dia. Mana? Jikalau engkau lihat akan dia kurang akalnya. Memang Allah Ta'ala jadikan sifat perempuan ni, akal dia kurang. Sifat kecerdikan, bukan sifat kecerdikan mana perempuan tu tak pandai. Kat universiti perempuan lagi banyak pada orang lelaki sekarang ni. Maksud kata tak cerdik ni, kadang dia gopoh. Sifat perempuan dia gopoh. Kenapa dia gopoh? Dia takut kehilangan. Kenapa jadi macam tu? Allah Ta'ala dah jadikan, mana memang Allah Ta'ala jadikan fitrah perempuan, dia ada sifat manja dia. Dan dia tak mau kehilangan. Baik itu dia kadang buat satu perkara tu dia tak fikir. Yang penting bila dia sayang dengan seseorang, dia akan jaga. Atau kalau kita ambil isteri kita, ya kita didik dengan cara agama, insya-Allah dia akan tunaikan tanggungjawab ni. Tapi kalau kita tak didik, dia akan jadi rosak. Dia akan dapat orang lain, dia takut kehilangan orang lain, itu yang akan jadi maksiat. Tapi kalau kita ambil cara yang elok, kita didik, insya-Allah selamat dunia akhirat. Ya, itulah kawan kita di hari akhirat nanti.
Maka betulkan akan dia pelan-pelan. Tadi akal kurang ni mana sifat gopoh dia tu ada. Ugama kurang, didikan ugama segi akidah, pengajian tauhid, sifat 20, takkan kita seorang saja yang reti belajar tauhid. Makna la ilallah kita reti, isteri kita tanya, aku tak reti, dia kata. Sifat 20 pun dia tak belajar. Fiqh lagi, tasawuf lagi. Kita kena ajarlah, dah kita reti, kita kena ajar isteri kita sama-sama. Ya, walaupun cara kepahamannya ringkas. Maka betulkan akan dia. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sabar atas jahat perangai isteri. Jahat perangai mana? Kadang ada perangai yang mulut huduh, perangai isteri yang kadang gopoh, yang kadang tak ambil berat tanggungjawab pada suami. Maka dikurniakan akan dia oleh Allah Ta'ala seperti barang yang dikurnia oleh Allah Ta'ala akan Nabi Allah Ayub alaihi salam. Ini balasan yang Allah Ta'ala beri. Sebab apa? Nabi Ayub ni sabar dengan Qarinah isteri dia. Dia bernazar dia akan pukul isteri dia. Dia kata kalau dia sembuh nanti dia akan pukul isteri dia. Sebab apa? Isteri dia tak tunai tanggungjawab ketika dia sakit. Mana kesabaran Nabi Ayub? Nabi Ayub ni Masya Allah, asal orang kaya ni. Orang kaya, anak ramai, tubuh sehat. Tapi dah ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai, Allah Ta'ala nak uji dia. Iblis tiup rumah dia ni jadi macam puting beliung ni, runtuh, anak dia semua mati, harta dia habis, dia sakit kena racun. Ketika itu isteri dia agak menjauh, bukan tinggalkan dia, agak menjauh daripada dia, dan dia terasa dengan perbuatan isteri dia. Yang ni jadi perlu sabar dengan Qarinah isteri. Banyak ni, Sayyidina Umar salah seorang ni. Sayyidina Umar, Masya Allah, isteri dia cakap apa? Isteri cakap dengan keadaan cakapan dia lah. Sampai orang pesan, wahai Umar, cari perempuan lain, dia kata. Banyak lagi, dia kata. Tinggallah yang ni. Tak apa, Sayyidina Umar kata. Aku didik dia. Dia yang melahirkan anak aku, dia yang basuh pakaian aku, dia yang masak makanan aku. Allah ni sikit ya. Tengok kesabaran Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu panglima tu. Betul tak? Panglima tu kalau kerak kepala senang ya. Tapi tak apa dia kata, biar aku didik dia. Tengok kesabaran Sayyidina Umar. Sebab ambil dah amanah isteri dia, nak jaga isteri dia, sudah Qarinah isteri. Ni salah seorang waliullah, siapa? Syekh Junaid, Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi. Bergerak, dia terbang. Isteri kata, angin, dia kata. Tak, angin. Nampak suami dia bergerak, terbang macam tu. Angin, dia kata. Tahu angin? Tunjuk hebat tu. Tunjuk hebat tu. Tengok isteri dia kata macam tu. Tapi tak apa. Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi tak ceraikan isteri dia. Tetap dididik isteri dia. Kerana pandang apa? Ni tulang bengkok ni. Tulang bengkok ni kena didik pelan-pelan. Kita kena sabar. Jadi orang yang sabar dengan Qarinah isteri, suami yang sabar dengan Qarinah isteri, Allah Ta'ala bagi ganjaran, Allah Ta'ala bagi pahala seperti mana yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Ayub AS. Daripada upahnya, apa mana pahala dia? Ya. Tak dengar? Oh, dayus lain. Dayus ni maksud dayus apa dia? Kalau kita nampak isteri buat maksiat, isteri buka aurat, isteri duduk dengan laki-laki lain, sembang ataupun berlaku perzinaan, kita tahu, kita relax, kita tengok, kita tak ambil tindakan. Yang tu dayus. Sabar. Tak boleh. Yang tu tak boleh sabar tu. Sebab apa? Yang ni hak kita. Isteri bawa masuk jantan lain masuk dalam rumah, kita dah dapat berita tapi kita buat tak tahu, kita tak kaji. Yang ni dayus. Tapi kalau perangai dia, perangai hari-hari dia tu, jenis kasak ke perempuan ni, isteri kita ni, kita pun pelan-pelan lah, kita cakap pelan-pelan dia, itu bukan dayus. Dan isteri tadi derhaka tak? Isteri tadi bukan derhaka, memang PL dia macam tu dah. Kahwin-kahwin, perangai dia macam tu dah. Kalau maksud kata derhaka, yang nusyuz lain kan? Kalau nusyuz, perangai dulu, okey, bagus, tunaikan tanggungjawab. Tiba-tiba ada masalah, minta gelang tak bagi, tak beli. Dia ubah perangai, masak muka, kunci pintu.
Suami nak masuk kunci pintu. Bom tutup pintu keras depan suami. Yang tu. Itu nusyuz. Dia tak tunaikan tanggungjawab dia. Kalau dayus, kita tahu isteri kita buat maksiat. Kita pun relax. Kita tahu isteri kita keluar rumah tanpa minta izin kita. Kita tak ada tegur. Tak apalah. Tak boleh. Itu dayus. Keluar dengan jantan lain. Kita pun sengap. Tak apalah, dia kata. Pergi bekerja dengan jantan lain. Contoh dia. Tak apalah, pergi kerja. Tak boleh. Kita kena ada sifat cemburu. Kenapa? Baru ni saya dah sebut dah. Allah Ta'ala tu cemburu kalau makhluk dia buat maksiat. Kenyataan af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyata pada kita. Kenapa bila isteri kita buat maksiat, kita tak cemburu? Asyik perempuan je cemburu dengan orang lelaki. Patutnya orang lelaki bila nampak isteri kita, suami ni bila nampak isteri buat maksiat, dia kena cemburu. Itu orang panggil dayus. Lain masalah. Kalau isteri tak tunai tanggungjawab, itu satu kesalahan. Satu kesalahan yang perlu kita kena ajar dia. Tak sampai tahap dayus gitu. Dayus kalau isteri berzina kan, tak apalah dia. Yang tu berat. Itu beza dia. Dan barang siapa perempuan yang sabar atas jahat perangai suami dia. Suami sembahyang pun tak, main judi. Ada ni. Tapi kena minta cerai ke? Kalau suami kalau dah kahwin-kahwin, tiba-tiba tengok suami bukan kaki sembahyang, asyik tak sembahyang ya. Nak minta cerai kan? Tak. Dia tak perlu minta cerai. Tak apa, duduk dengan suami tersebut. Pelan-pelan lah dibetulkan. Jangan minta cerai. Itu yang saya kata sebelum daripada kahwin tu perhati dulu. Tapi kalau dah kahwin, jangan kita pisahkan. Ni suami tak minta cerai pula. Tak usah. Pelan-pelan. Ada ni sebahagian daripada orang yang sabar ya. Saya nak cerita belah-belah Perak tu. Orang yang sabar, korena suami ni main judi, sembahyang pun tak. Habis musim padi ke danau. Itulah kerja lah. Tapi yang isteri Masya Allah sabar, rajin ngaji, baca Quran apa semua. Dia dah meninggal lah. Tuhan tunjuk, nampak juga ya. Dari kampung saya nampak burung datang. Sebelum sembahyang, mayat dia ni sebelum sembahyang tak ada apa. Bila nak sembahyang orang berhimpun, time sembahyang tu burung atas surau tu. Pokoknya daripada mana datang. Habis assalamualaikum berdoa habis, hilang burung terbang ke lain. Malaikat ke apa wallahu alam. Banyak. Ni orang yang sabar ya. Tuan rajin baca Quran. Kalau baca Quran, tengok tafsir Quran, tengok makna dia. Berapa kali khatam ulang. Tapi sabar dengan korena suami, masya-Allah. Tuhan tunjuk alamat tengah sembahyang mayat tu penuh atas surau. Ini kampung saya ni. Bukan orang lain, makcik saya sendiri. Makcik saya sendiri. Tuhan tunjuk. Jangan minta cerai. Jadi perbetulkanlah nasihat. Kalau dah tak boleh nak betulkan juga, nak buat macam mana kan? Dah macam tu perangai dia. Jenis kalau 40 ke atas ni kalau tak berubah payah. Tahu? Nabi kata barang siapa umurnya sampai 40 tahun, seandainya kejahatan tu lebih daripada kebaikan, hendaklah ia sediakan tempat dia daripada api neraka. Jadi maksud kata Nabi letak umur 40. 40 ni sepatutnya umur berubah dah. Ya. Kalau dulu macam ni kurang sembahyang pun culang-caling, 40 saja kena perbetulkan dah. Sebab 40 umur matang. Ni kalau suami umur 40, payah tu nak berubah. Tak berubah lagi, payah. Mungkin berubah juga tapi agak payah. Ni kita kena didik pelan-pelan lah. Maka diberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan pahala orang yang perang sabirullah. Ini perempuan yang sabar atas korinah suami. Barang siapa perempuan yang menginayai akan suaminya dan menyakiti akan suaminya akan barang yang tiada kuasa ia, nescaya dilaknat akan dia oleh malaikat. Na'udzubillah. Apa makna laknat? Faham dulu diri laknat tu benda apa laknat? Laknat tu al-bu'du an rahmatillah.
jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, itu dipanggil laknat. Al-bu'du an rahmatillah. Kalau jauh daripada rahmat Allah Ta'ala itu benda apa? Syurga Allah. Kalau jauh daripada syurga Allah, bermakna ma'rifat di atas dunia tak dapat. Dengan sebab ma'rifat di dunia tak dapat, dia hidup dia dalam keadaan maksiat, baik itu dia layak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang tu. Tu maksudnya. Jadi perempuan yang menginayai suami, tak tunaikan tanggungjawab, buat curang di belakang suami, yang ni Allah Ta'ala akan turunkan laknat hari-hari. Lebih-lebih lagi kalau dia isteri orang melakukan zina. Allahu Akbar. Berat ya. Itu dosa yang bersangkut paut dengan manusia. Apa dia? Hak suami dia. Ini melakukan zina. Ni ada ni. Jenis macam ni. Hati-hati. Jadi tunai tanggungjawab kepada suami ya. Dan demikian lagi barang siapa perempuan yang sabar atas disakiti oleh suami. Tengok. Maka dikurniakan oleh Allah Ta'ala akan pahala seperti dikurnia pahala Asiyah binti Marahin dan Maryam binti Imran. Tengok pahala yang Allah Ta'ala bagi. Kan Siti Asiyah, akhir Siti Asiyah ni dibunuh oleh suami di sini, di Firaun. Dialah yang membela Nabi Musa alaihi salam. Bila Firaun nak mensetubuhi isteri dia, iblis berupa dengan rupa Asiyah. Bukan Asiyah yang disetubuhi oleh Firaun. Kan? Jadi Asiyah ni dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, binakan oleh kamu bagi aku satu syurga di dalam satu istana di dalam syurga nanti. Itu yang sebahagian daripada benda yang Allah Ta'ala akan beri kepada Siti Asiyah. Jadi kalau Siti Asiyah ganjaran macam tu, begitu juga bagi perempuan-perempuan yang sabar dengan qarinah suami dia, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri pahala ganjaran sebagaimana apa yang Allah Ta'ala beri kepada Siti Asiyah dan Siti Maryam. Perempuan ni banyak, kalau seandainya dia nak ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebut dalam hadis ketika dalam peperangan, sahabat Nabi dah nampak musuh ni nak bergerak dah depan ni. Bergerak, dah dekat dah nak dekat bertempur. Ya Rasulullah, siapa di kalangan kita umat Nabi Muhammad SAW, sahabat kamu ni yang lebih ganjaran di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan kita sekarang? Ni nak berdepan dengan musuh ni, nyawa ni. Nabi kata, yang lebih sekarang ni daripada di kalangan kita ialah perempuan-perempuan yang mengandungkan anak dan membesarkan anak. Nabi jawabnya tu. Mengandungkan, perempuan yang mengandung dan membesarkan anak. Bukan benda mudah tu. Betul tak? Orang lelaki sanggup buat tak? Kita balik kerja, kita tidur tu kan? Saya lah. Saya tak cara lah. Tidur tu kan? Buat tak tahu nak jadi apa, jadilah. Kan? Yang mereka ni daripada pagi sampai tidur lah. Buat tu, buat ni dengan anak balik sekolah, macam-macam lah. Kita pun kadang tak tahulah. Tengok sendirilah macam mana kan. Kita ada keluarga masing-masing. Nak bohong, nak kata bohong macam mana? Cuba perhati sendiri. Siapa yang dah kahwin ni tahu sendiri. Kan? Okey. Itu. Al-babul ashir fi haqqil mar'ati ala zawjiha. Yang ke depan kita nak belajar hak perempuan di atas suami. Bermakna kalau suami tak tunai, berdosa atas suami. Jadi perempuan, ini hak-hak bagi perempuan, tuntut pada suami pada pengajian yang akan datang. Okey ya? Allahu a'lam. Ada soalan? Tak mau aja. Dia tak reti satu hukum. Contoh, tak satu ilmu lah. Tiba-tiba dia tak mau kita ngajak dia nak ngaji dengan orang lain. Kita izin tak? Mana kita ni reti tak? Dia tengok. Itu yang saya kata, kita kena ada tolak ansur. Kita kena tolak ansur. Kadang-kadang jiwa orang mendidik ni lain.
Kita ni cara kita bawa kadang tak masuk dengan cara dia. Dia lebih sesuai untuk mengaji di luar, bagilah dia ngaji kat luar. Bukan semestinya kalau kita nak reti agak ni kita hang kena dengar aku ni hurai ni. Jangan macam tu. Tengok dulu. Kalau dia rasa sesuai untuk mengaji di luar, izinkan dia mengaji kat luar. Lepas tanggungjawab kita. Ya. Okey, jelas ya?